Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dia berinya kepada kita kekuatan, kesempatan untuk kita melaksanakan kelas PDPR kita pada minggu ini. Mudah-mudahan ana harap antum berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Pada minggu lepas kita mempelajari pengajian Al-Quran. Antum telah menghafaz dan juga membaca surah Al-Mulk dan juga menghafaz daripada surah Sajadah. Jadi ana harap antum kekalkan bacaan yang elok, yang bertajwid, bertadwir dan sebagainya, dan juga mengekalkan ingatan hafazan dari surah As-Sajadah. Jadi insya-Allah pada minggu ni ana akan bawa satu pelajaran Ulumul Quran, pelajaran yang ke-13 di bawah tajuk Ilmu At-Tafsir, ilmu tafsir. Antum boleh buka muka surat 101 dalam buku teks kita. Kita tengok pengajian Ulumul Quran di bawah tajuk Ilmu Tafsir. Jadi kita tengok apa yang nak dikatakan, nak diceritakan tentang ilmu tafsir. Sebelum kita membaca ta'rif ilmu, kita tengok dulu sebelah dia tu. Dia tanya kita, tahukah anda keperluan mempelajari ilmu tafsir menurut Imam As-Suyuti? Yang pertama, apa sebenarnya keperluan kita untuk belajar ilmu tafsir ni? Maka kata Imam As-Suyuti, yang pertama, sumber ilmu tafsir adalah kalamullah yang mempunyai segala hikmah dan keutamaan. Di dalamnya terdapat pelbagai peristiwa yang berlaku pada masa silam dan akan datang, serta peraturan-peraturan untuk kebaikan manusia. Antum kena ingat, ilmu tafsir ia adalah kalamullah. Apabila disebutnya kalamullah, apa yang kau faham tentang kalamullah? Setiap perkataan yang dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Secara mudahnya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada penuh dengan hikmah dia, ada keutamaan dia, ada penceritaan dia, kan? Dalam Al-Quran juga ada peristiwa sirah. Ada juga dalam Al-Quran ni berkaitan dengan isu akidah, ada berkaitan dengan hukum hakam, ada benda yang Allah cerita tentang yang terdahulu dan juga tentang benda yang akan datang. Ini yang dikatakan ilmu tafsir adalah kalamullah. Yang kedua, ilmu tafsir bertujuan mendorong manusia supaya berpegang teguh kepada Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Ini keperluan kita untuk belajar ilmu tafsir. Sebab apa? Dengan ilmu tafsir ini juga kita belajar dan kita memahami, dia akan mendorong kita ni, seutamanya sebagai seorang pelajar ni, menjadi kita berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Al-Quran terutamanya, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mencapai apa? Mencapai kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Bukan setakat antum dia sebagai seorang pelajar, bahkan dari sudut semua umat manusia, umat Islam mesti belajar ilmu tafsir. Apa tujuan dia? Hanya untuk mendorong kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan mendapat kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Okey, ini menurut Imam As-Suyuti. Yang ketiga, kesempurnaan hidup yang berhubung soal agama, dunia dan akhirat yang memerlukan pengetahuan tentang syariat Islam ataupun syariat Allah. Semua ilmu-ilmu tersebut bergantung kepada ilmu pengetahuan tentang kitabullah. Kesempurnaan, katanya, kesempurnaan hidup ini bergantung ataupun berhubung kait soal agama. Sebab itu dalam kehidupan kita ini semuanya ada hubung kait kepada soal agama. Dunia dan akhirat memerlukan pengetahuan tentang syariat Islam. Kita lah sebagai manusia mesti mesti nak kepada kedua-duanya. Kita nak kepada dunia dan juga kepada akhirat. Maka kita kena tahu, di dunia pun kena tahu tentang syariat Allah, tentang akhirat pun kita kena tahu syariat Allah. Inilah keperluan mempelajari ilmu tafsir yang antum sendiri sebagai seorang pelajar kena tahu dan antum kena pelajari. Okey, kita pergi kepada pengertian ilmu. Maka dalam kitab ini, kalau kita tengok ilmu tafsir,
Dia tak datangkan kepada kita ilmu tafsir terus, tetapi dia berikan pengertian satu-satu. Dan bagi pengertian ilmu tu apa, dia bagi pengertian tafsir itu apa dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah, supaya apa, supaya antum faham tentang detailnya maksud kedua-dua benda ini, ilmu dan juga tafsir. Okey, dia datangkan kepada kita ilmu itu apa pengertian dia. Okey, kita baca sama-sama. Ilmu dari segi bahasa bermaksud pengetahuan, merasai dan memahami, yakin dan percaya. Maksud kata ilmu yang bermaksud dari sudut bahasa ni, apa yang kamu mengetahui itu adalah ilmu. Kalau kamu tahu bahwasanya 1+1 adalah 1, maka itu adalah ilmu kamu. Sebab itu pengetahuan. Itu pengetahuan. Kalau kamu mengetahui berkaitan dengan ilmu faraid, maka itu satu pengetahuan ilmu kepada kamu. Okey, ini dari sudut bahasa. Maka ilmu itu juga dari segi bahasa ni maksud juga merasai dan memahami. Merasai dan juga memahami. Memahami dari sudut apa? Dari sudut apa yang kita baca. Sebab itu kita nak dapat ilmu, tidak mesti permulaan dia adalah membaca. Macam mana kita nak dapat ilmu kalau kita tidak membaca? Bagaimana antum belajar hari ini tentang ilmu tafsir, kalau antum tak faham, kalau antum tak baca, macam mana datangnya ilmu kefahaman itu tadi? Ini yang dikatakan dengan ilmu, yakin dan percaya. Itu juga termasuk dalam ilmu. Kamu yakin Allah ada, dan percaya bahwasanya Rasulullah adalah penolong Allah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah, yakin dan percaya. Itu adalah ilmu kepada kita, dan itulah pengertian ilmu. Okey, kita tengoklah yang kedua, tafsir. Didatangkan satu-satu supaya benda tu kita faham betul-betul. Bukannya kita faham dari sudut kok baca yang tu kita faham tak. Didatangkan kepada kita secara detail supaya kita faham betul-betul. Kita tengok tafsir. Menurut Lisanul Arabi Ibnu Manzur, tafsir bermaksud keterangan. Tafsir bermaksud keterangan atau membuka sesuatu yang dikehendaki daripada lafaz yang tidak jelas. Tafsir ini adalah bentuk keterangan ataupun huraian sesuatu. Contoh dalam Al-Quran, kita buka certain ayat dalam Al-Quran ini, kita tengok kita tak faham apa yang nak dimaksudkan dengan sesuatu. Contohnya innallaha ma'as sabirin, kita tak tahu apa yang nak dimaksudkan dalam ayat ini. Maka tafsirlah yang memberikan keterangan dengan secara jelas. Ini tafsir, dia menerangkan ayat itu tadi. Contoh dalam cerita yang lain, contohnya dalam Al-Quran, Allah sebut, kalau kamu belajar nanti kamu akan jumpa dalam Al-Quran, Allah sebut jangan fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali kamu kata uff kepada kedua ibu bapa kamu. Maka kita tak faham dari berdasarkan ayat itu tadi, kita tak faham. Mana kata dalam tafsir kata, jangan berkata kepada mak ayah kita. Ini tafsir, dia memberi penjelasan kepada kita, keterangan daripada certain ayat yang kita tak jelas. Maka tafsirlah yang memperjelaskan sesuatu kepada kita. Menurut pengertian yang diberikan oleh Mu'jam Al-Wasit pula, ni kitab yang kedua, tafsir ialah syarah dan penjelasan. Ini dalam kitab yang kedua, Mu'jam Al-Wasit pun kata tafsir ialah syarah ataupun dan juga penjelasan. Dia mensyarahkan sesuatu, dia memperjelaskan sesuatu secara mudah. Okey, secara mudah. Antum ada kawan, contoh, ada kawan kan masuk dalam kelas, nama dia Najmi, contoh Najmi. Kita tak kenal dia. Najmi ni kita tak kenal langsung, binnya apa, duduk di mana, belajar di mana sebelum ni. Jadi ada kawan seorang ni datang kepada kita, Najmi ni saya kenal dia. Kawan yang ni dia adalah tafsir. Dia memperjelaskan tentang Najmi. Dia mensyarahkan tentang Najmi yang kita tak kenal. Begitu juga dengan Al-Quran itu tadi. Apabila mainnya certain ayat yang kita tak faham, maka tafsirlah yang memberikan penjelasan dan juga syarahan kepada kita supaya kita faham. Okey. Manakala tafsir Al-Quran pula ialah sebahagian daripada ilmu Islam, iaitu yang menerangkan makna-makna Al-Quran Al-Karim dan apa yang terkandung di dalamnya, seperti akidah,
hikmah-hikmah, rahsia-rahsia dan juga hukum hakam. Maka disebut di sini ilmu Islam, tafsir Al-Quran ialah ilmu Islam. Terangkan tentang apa? Terangkan tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kamu mempelajari tentang Al-Quran, dia ada berkaitan dengan hukum hakam, dia ada berkaitan dengan akidah, dia ada berkaitan dengan akhlak, dia juga ada kaitan dengan rahsia-rahsia, sirah dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Itu dalam Al-Quran. Dalam Qurannya, supaya tafsir ini datang kepada kita, dia terjemah satu-satu, maka kita pun baru faham. Itulah yang berkaitan dengan tafsir. Jadi nak rasa antum boleh fahamlah ilmu itu apa, tafsir itu apa. Jadi jelas. Okey, kita tengoklah dari sudut istilah tafsir ini apa. Di sudut istilah tafsir ini apa? Menurut Az-Zarqani, tafsir ialah satu ilmu yang membahaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dari segi petunjuk lafaznya mengikut kehendak Allah sekadar kemampuan manusia. Menurut Az-Zarqani, tafsir ialah satu ilmu yang membahaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dari segi petunjuk lafaznya mengikut kehendak Allah. Maksud kata, apa yang berada dalam Al-Quran, maka tafsir ini dia membahaskan apa tentang lafaz-lafaz yang terkandung dalam Al-Quran. Okey, dia membahaskan lafaz-lafaz yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh, kita tengok dalam pendahuluan surah Al-Baqarah, kan, ni alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih, kan, inilah kitab yang tiada keraguan pada keluar baginya. Maka tafsir itu datang kepada kita menjelaskan zalikal kitab, ayat zalikal kitab. Ayat tafsir kata apa? Tafsir menerangkan, membahaskan pada kita tiada keraguan pada kitab ini, apa? Al-Quran. Ini dia bahas dah, ni tafsir. Dia membahaskan tentang lafaz yang terkandung dalam Al-Quran. Dan juga sekadar kemampuan manusia. Cukuplah sekadar kemampuan manusia, tak perlu kita nak perlu fikir panjang kitabnya mana, cukuplah sekadar kita Al-Quran. Yang tu je. Allah mendatangkan Al-Quran, ayat Al-Quran ini mengikut kemampuan manusia. Mengikut kemampuan manusia. Kalau tidak mampu manusia nak fikir, macam mana kita nak membahaskan Al-Quran? Contohlah, ada satu hukum yang datang dalam satu isu yang tak ada, yang satu isu yang susah untuk kita selesaikan, kan? Apa saja semua dia ada duduk dalam Al-Quran, ataupun dia juga duduk dalam hadis. Apa-apa saja hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, ianya mengikut kemampuan manusia untuk berfikir. Sebab itu kita adanya para asatizah yang pakar berkaitan dengan ulumul Quran, yang pakar berkaitan dengan bidang medik, yang pakar berkaitan dengan sains, kan, yang pakar berkaitan dengan fiqh, dan pakar berkaitan dengan ilmu akidah. Dia berdasarkan kemampuan-kemampuan manusia. Dan apabila kita belajar ilmu itu yang kandung dalam Al-Quran ni, kita boleh terima dan kita boleh faham. Inilah. Manakala menurut Az-Zarqashi, tafsir ialah satu ilmu yang dengannya dapat memahami Al-Quran. Az-Zarqashi kata apa? Tafsir ialah satu ilmu yang dengannya dapat memahami Al-Quran. Mana kata kalau kita belajar ilmu tafsir, maka kita akan dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran datang dalam bahasa Arab. Contohlah, kita buka dalam surah yang paling ringkas kita tengok, kan, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allahu satu, Allah tu esa, Allah tu satu. Baru kita baca tafsir, baru kita faham bahwasanya ayat qul huwallahu ahad, ahad tu maksudnya esa. Itulah yang Zarkashi bagi tahu kepada kita, tafsir ilmu yang dengannya dapat memahami Al-Quran. Ini kata Az-Zarkashi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menerangkan makna-makna, maksud dan hukum-hukum serta hikmah yang terkandung dalamnya. Yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Dan juga menerangkan makna, maksud, hukum hakam serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalamnya apa? Dalamnya Al-Quran. Itu berkaitan dengan tafsir. Belum lagi capai kita punya objektif. Kita nak faham apa itu ilmu tafsir. Kita hanya tahu sekarang ni ilmu tu apa, tafsir tu apa. Okey, sekarang ni kita tengok pula apa pengertian ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Okey, kita tengok. Ilmu tafsir ialah satu bidang ilmu yang membincangkan dan menjelaskan kehendak,
Allah yang tersirat di dalam kitabnya menurut keupayaan manusia, mengandungi ilmu-ilmu yang ada hubungan dengannya untuk memahami makna dan kehendak Allah. Okey, ini maksud ilmu tafsir. Apa? Bidang ilmu yang membincangkan dan menjelaskan kehendak Allah yang tersirat dalam kitabnya menurut keupayaan manusia. Mana kata apa sahaja yang terkandung di dalam Al-Quran, maka ilmu tafsir inilah datangnya adalah untuk membincangkan dan menjelaskan mengikut kehendak Allah. Mana kata mengikut kehendak lafaz ayat Al-Quran itu tadi, sama ada dia tersirat ataupun dia tersurat. Faham tak? Ini ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni adalah membincangkan dan menjelaskan sesuatu ayat di dalam Al-Quran. Kehendak Allah maksudnya mengikut kehendak Allah, iaitu lafaz Al-Quran itu tadi yang sama ada tersirat ataupun tersurat. Ingat, yang tersirat kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, subjek BM kan, bahasa Malaysia, tersirat ni maksudnya apa yang kita perlu faham, ayat kefahaman. Tersurat dah ada dalam Al-Quran, dah ada pada certain ayat itu tadi. Contohnya kalau kita tengok pada ayat tu tadi yang ana beritahu tadi, fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin. Kita faham yang tersurat pada ayat itu tadi, Allah hanya bagi tahu kepada kita, janganlah kamu berkata uff kepada kedua ibu bapa kamu. Okey, ini ayat yang tersurat. Menjadi persoalan, adakah hanya berkata uff je tak boleh? Faham? Adakah berkata uff je yang tak boleh kepada ibu bapa kita? Bukan perkataan uff saja, banyak lagi perkataan. Kefahaman yang tersiratnya apa? Bukan setakat uff. Bahkan kalau kita memaki, kita mengutuk, kita mengherdik, kita marah, kita buat apa lagi, apa saja, dia juga termasuk dalam perkataan uff itu tadi. Termasuk dalam larangan Allah itu tadi. Bukan setakat uff sahaja, bukan setakat perkataan uff itu saja. Ini masuk tersirat. Ini pentingnya ilmu tafsir. Sebenarnya dia ada hubung kait juga dengan usul fiqh ni. Tak apa, anda jelas supaya antum faham berkaitan dengan ilmu tafsir. Okey, yang masuk tersirat dan juga maksud tersurat itu tadi. Okey, mengandungi ilmu yang ada hubungan dengannya untuk memahami makna dan kehendak Allah. Maksud kata apa yang dilafazkan dalam Al-Quran itu ada hubungan dan juga untuk kita memahami makna dia dari sudut kefahaman dia, dan kehendak Allah ni maksudnya apa yang dilafazkan dalam Al-Quran itu tadi. Anda harap antum fahamlah berkaitan dengan ilmu tafsir pada permulaan muqaddimah kita bagi pengenalan ilmu tafsir. Ilmu itu apa, tafsir itu apa dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah, dan juga objektif kita iaitu ilmu tafsir itu tadi apa yang nak diartikan. Ana harap antum boleh faham. Jadi seterusnya kita pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 102, jenis-jenis tafsir. Tadi dia bahaskan kepada kita ilmu tafsir itu apa, maka di bawah muka surat seterusnya dia datangkan kepada kita jenis-jenis tafsir. Jenis-jenis tafsir. Okey, kita baca. Para ulama membahagikan tafsir kepada 3 bahagian. Ulama yang muktabar membahagikan kepada tafsir ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, tafsir ar-riwayah atau tafsir an-naqlu, dan lebih dikenali sebagai tafsir bil-maksur. Okey, dalam contoh dalam soalan disuruh kita senaraikan jenis-jenis tafsir. Kalau antum boleh jelaskan, senaraikan tafsir ar-riwayah atau tafsir an-naql atau dan lebih dikenali sebagai tafsir bil maksur. Ini dipanggil huraian permulaan ataupun lebih dikenali sebagai tafsir bil maksur. Ini nama yang muktabar, nama yang famous, dipanggil tafsir bil maksur. Kalau antum boleh bagi semua ni, cantiklah. Kalau tak boleh bagi pun bagilah tafsir bil maksur. Okey, jenis yang kedua tafsir ad-dirayah atau lebih dikenali sebagai tafsir bil-ra'yi, tafsir bil-ra'yi. Yang ketiga tafsir al-isyarah atau lebih dikenali sebagai tafsir al-isyari. Antum hafal 3 ni je. Apa? Tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, tafsir al-isyari. Okey. Kalau nak tajamkan lagi, nak banyakkan lagi, hafal semua tafsir al-riwayah, dan lebih dikenali sebagai tafsir bil maksur, tafsir ad-dirayah,
ataupun lebih dikenali sebagai tafsir ar-ra'yi, bil-ra'yi, tafsir al-isyarah, atau lebih dikenali sebagai tafsir al-isyari, kan. Tu boleh apa sambil-sambil saja ni. Okey, kita tengok pula apa keterangan bagi setiap jenis tafsir-tafsir ni. Apa keterangan dia? Okey, disebutkan kepada kita permulaan, iaitu tafsir bil maksur. Tafsir yang bersandarkan kepada riwayat yang sahih, iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis kerana berfungsi sebagai penjelasan kepada Al-Quran, atau dengan riwayat sahabat athar, memandangkan mereka ialah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran Nul Karim, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar kerana mereka biasanya menerima perkara tersebut daripada para sahabat. Okey, kita tengok. Kamu highlight di situ tafsir yang bersandarkan kepada riwayat yang sahih. Apa dia? Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Highlight di situ dengan pensel, paling mudah sebab buku teks kan, pensel. Atau dengan hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ataupun mentafsir Al-Quran dengan hadis. Okey. Ataupun mentafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat. Okey, ni tiga. Cuma didatangkan kepada kita sini tiga. Betul. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad sahabat. Kita tengok tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita masih lagi dalam tafsir bil maksur, yang dikatakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita tengok contoh ni bagi supaya kita faham betul-betul. Okey, pentafsiran terhadap ayat-ayat yang ringkas didatangkan pada kita. Maliki yaumiddin, perkataan yaumiddin bermaksud hari pembalasan, ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar. Apa? Dan sudahkah engkau ketahui apa yang dikatakan hari pembalasan? Lagi sudahkah engkau ketahui apa yang dikatakan hari pembalasan? Ialah hari yang tidak siapa pun dapat menolong sesiapa, kerana semua urusan di hari itu adalah kepunyaan Allah. Mana kata dalam surah Al-Fatihah dibagi kepada kita apa itu hari pembalasan, bermaksud hari pembalasan, Yaumiddin. Maka didatangkan dalam surah yang lain dicerita apa itu hari pembalasan. Ini dipanggil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir terhadap ayat-ayat yang ringkas. Contoh, ini bagi contoh kepada kita. Okey. Ataupun ada ayat-ayat yang lain juga yang diceritakan dalam surah ni tapi dijawab dalam surah yang lain. Dalam surah ni tapi dijawab dalam surah yang lain. Didatangkan dalam surah ni tapi dijawab dalam surah yang lain. Yang ni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Okey. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Hadis menjelaskan kemusykilan yang terdapat pada ayat Al-Quran. Contohnya penangan ni maksud benang putih dan benang hitam dalam firman Allah. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Ayat di atas menjadi kemusykilan kepada Adi bin Hatim. Oleh yang demikian Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan khaytul abyadu, benang putih ialah cahaya siang, dan khaytul aswad, benang hitam, ialah kegelapan malam melalui sebuah hadis. Ini dalam Al-Quran ni menjadi persoalan, apa yang dimaksudkan dengan benang putih benang hitam dalam ayat ni, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah yang kita duk baca tu, Allah datangkan pada kita benang putih benang hitam, tapi apa penjelasan sebenarnya berkaitan dengan benang putih dan juga benang hitam? Maka didatangnya dalam hadis menghuraikan tentang benang putih dan juga benang hitam. Okey, ketika diturunkan firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah meletakkan di bawah bantalku dua utas benang, satu utas berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam, untuk aku mengetahui malam dan siang. Rasulullah bersabda, bantal kamu terhalang. Tidak begitu, yang dimaksudkan ialah kegelapan malam dan terangnya siang. Rupanya benang putih benang hitam tadi itu gelapan malam dan terangnya siang. Itu je penjelasan yang di mana muskil di dalam Al-Quran, maka hadis menjelaskan. Tak ada dalam Al-Quran, maka menjelaskan di dalam hadis. Begitu juga dengan isu semayang kan, aqimus salah wa atuz zakah,
Allah tak sebutkan berapa bilangan rakaat dalam sembahyang. Allah tak cerita dalam ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah tak cerita pun berapa rakaat sembahyang kita, sembahyang apa. Tapi kemusykilan itu dijawab dalam hadis. Dia datangnya ke dalam hadis, baru kita jelas, oh sembahyang ni semuanya sembahyang zuhur berapa rakaat ni, berapa rakaat kan. Semuanya didatangkan dalam hadis. Okey. Kita tengok pula tafsir Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad sahabat. Tafsir ini termasuk dalam tafsir yang patut diterima dan dijadikan pegangan kerana sahabat pernah bergaul dengan Rasulullah. Ini tafsir Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad sahabat. Dia punya dalilnya apa, ataupun dia punya sebabnya apa? Sebab sahabat ni, depa ni pernah bergaul dan pernah sehidup zaman dengan Rasulullah. Sebab itu dalam hujah ni bagi kita kena terima sebab apa? Sahabat ini mereka pernah bergaul dengan Rasulullah dan mereka menerima, mereka pernah hidup dengan Rasulullah. Maka dikatakan lagi mereka menerima keterangan daripada sumber yang asli. Mereka kata keterangan daripada sahabat tu sumber yang asli datang daripada Rasulullah, kan? Itu sebab, salah satu sebab dia. Contohlah antum, contohlah kita kan, kita guru yang baru, contoh guru baru, tiba-tiba subjek PQS ustazah ni ajak, sebelum ni ustazah Aminah, tiba-tiba tahun ni ustazah Khadijah. Okey, tiba-tiba ada pelajar baru masuk, kan? Pelajar baru ni, kawan-kawan yang lain duk sebut cerita tentang ustazah Aminah, kan? Maka budak yang baru ni dia tak faham siapa ustazah Aminah ni, maka dia kena tanya siapa? Adakah dia kena tanya pelajar yang baru juga? Tak. Dia kena tanya orang yang pernah sehidup sezaman dengan ustazah Aminah. Siapa? Pelajar yang lama, kan? Pelajar lama. Kita pun tanya pelajar baru, mesti tanya, ustazah Aminah dulu macam mana? Kita pelajar lama bercerita, ustazah Aminah macam ni, dia macam ni, dia huraian dalam PQS macam ni, dia tak sama macam ustazah Khadijah macam ni, ustazah Aminah macam ni. Maka kita kena tanya orang yang pernah menerima ilmu dengan ustazah Aminah. Begitu juga dengan para sahabat ni. Hujahnya apa? Hujahnya sebab sahabat ni dihidup zaman dengan Rasulullah dan mereka ni pernah bergaul dengan Rasulullah. Apa sumber yang diambil dari Rasulullah adalah asli. Begitu juga dengan tadi, kita hidup zaman dengan ustazah Aminah, maka apa yang dikatakan oleh ustazah Aminah adalah asli, warid daripada mulut ustazah Aminah tu sendiri. Maka itulah asbab tafsir Al-Quran dengan pendapat ijtihad ni kita kena terima. Okey, datangkan ayat Al-Quran. Maksudnya, dan apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Ibn Abbas mentafsirkan langit yang padu ialah langit yang tidak ada hujan, manakala bumi yang padu ialah bumi yang tiada tumbuhan. Sementara lalu Tuhan memisahkan keduanya, ditafsirkan sebagai turunnya hujan dan turunnya tumbuh-tumbuhan. Ini pentafsiran daripada sahabat, tafsiran daripada para sahabat. Okey, kita tengok pula tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Okey, kategori ini boleh diterima berdasarkan sebab bahawa para tabi'in kebiasaannya mendapat ilmu pengetahuan daripada sahabat. Dia mai turun ke bawah. Sebab apa kena ambil daripada tabi'in pula? Sebab tabi'in pernah hidup, pernah ambil kebiasaan, pendapat ilmu, pengetahuan daripada sahabat. Mana kata ilmu mereka juga daripada sahabat. Sahabat ambil daripada siapa? Ambil daripada Rasulullah. Ini tabi'in. Sebab apa kena terima? Sebab tabi'in ambil ilmu daripada sahabat. Contoh pentafsiran at-tabi'in yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar peraturan di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berkata kepada mereka, jadilah keralah kamu serta terusir. Surah Al-Baqarah. Mujahid mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa orang-orang yang disumpah oleh Allah dalam ayat di atas hanya melibatkan hati yang bersifat seperti kera, tidak melibatkan perubahan dari sudut fizikal.
perumpamaan daripada Allah sama seperti perumpamaan terhadap orang-orang jahil yang disebabkan seperti seekor keldai yang menunggang bebanan kita atas belakangnya tetapi tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka dijelaskan Mujahid kepada kita dan ulama tabi'in, Allah bukannya sebut qira itu tadi dari sudut hati, dari sudut fizikal, hanya kata dari sudut hati mereka, hanya kata dari sudut hati mereka. Dan bagi perumpamaan kepada orang yang jahil, seperti mana disifatkan seperti seekor keldai yang menanggung bebanan kita di atas belakang tetapi tidak mengetahui sesuatu apa pun. Macam kita lah, jahil, cakap pandai apa semua, sedangkan ilmu pun tak ada dan sebagainya. Itu dikatakan orang jahil. Okey, selesai tafsir bil maksur. Ada 3 kan, dia ada 4 kan. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan ijtihad sahabat, tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Okey, ini contoh-contoh buku tafsir bil maksur. Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir Al-Quran Al-Azim Abil Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir, Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz Ibnu Atiyyatul Al-Andalusi, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil-Ma'sur Jalaluddin As-Suyuti, Ma'alim Tanzil Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi, Bahrul Ulum Abu Lais fi Samarqandi. Nah, ini kitab tafsir Bil-Ma'sur. Okey, kita tengok pula tafsir Bil-Ra'yi. Tafsir jenis tafsir yang kedua, tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-ra'yi bermaksud tafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran, akal kita. Para ulama tidak sepakat mengenai tafsir ini. Setengah pendapat mengharamkannya dan ada pula pendapat yang mengharuskannya. Dr. Subhi As-Salih berpendapat pengharaman adalah wajar berdasarkan 2 sebab. Ada setengah ulama yang mengharuskannya dan juga ada setengah ulama yang mengharamkannya. Salah satunya siapa? Dr. Subhi As-Salih. Dia pendapat haram dia sebab apa? Yang pertama, dia kata sekiranya pentafsir itu dengan tegas menyatakan bahawa inilah makna sebenar ayat yang dihuraikan, sedangkan pentafsir tersebut gagal membawa dalil yang sah untuk menyokong pendapatnya. Mana kata? Pasal pada kata haram, takut seseorang yang mentafsirkan ayat, sesuatu ayat, dia hanya berpegang kepada tafsiran dia aja. Hanya berpegang pada tafsiran dia tanpa mengambil rujukan yang sahih, ataupun mengambil dalil yang sahih untuk menjadi pendukung kepada pendapat dia itu tadi. Okey, contohlah kita membuat andaian. Kita membuat andaian kan, buat andaian bahwasanya kita kata Ahmad dia mencuri. Kita buat andaian dengan akal fikiran kita. Sebab apa dia mencuri? Sebab saya rasa dia ni muka pencuri. Kita membuat andaian kita dengan akal fikiran kita. Sahkan nampak muka dia macam pencuri, kita katakan dia yang mencuri sedangkan orang lain yang mencuri. Maka dia menggunakan pendapat itu tadi tanpa merujuk benda yang sahih, tanpa rujuk saksi, tanpa ada bukti. Dia takut. Al-Imam As-Subhi, Dr. Subhi Salih, dia takut macam ni lah. Sebab dia haram tu tadi, dia takut kalau kita mentafsir sesuatu menggunakan akal fikiran kita dan bukan daripada rujukan sumber yang sahih ataupun membawa dalil yang sahih. Macam tadi kes mencuri itu tadi lah, kita tidak bawa bukti yang kukuh dan sebagainya. Begitu juga dengan tafsir itu tadi. Takut-takut kita mentafsirkan sesuatu ayat dengan huraian yang tidak ada pandangan sandaran yang sahih dan dalil yang sahih. Takut macam tu. Yang kedua, kata lagi Dr. As-Subhi As-Salih, pentafsiran dilakukan oleh seorang yang jahil dalam akal kaedah bahasa Arab dan usul-usul syarak, atau juga disebabkan beliau cuba mencari sokongan daripada ayat Al-Quran untuk kepentingan hawa nafsu sendiri. Yang kedua, pentafsir tersebut orang yang lemah dari sudut kaedah bahasa Arab, dari sudut nahwunya, dari sudut sarafnya, dia lemah. Dan juga dia mentafsir sesuatu benda hanya sekadar hawa nafsu, hanya berdasarkan peribadinya ataupun hawa nafsu diri dia untuk menyatakan bahawasanya dia adalah seorang yang hebat. Ini bahaya. Ini bahaya. Contoh, dia nak hantam sesuatu puak, maka dia mentafsirkan ayat itu dengan kehendak peribadi dia. Dan untuk apa? Dia punya objektif untuk apa? Untuk menyalahkan puak itu tadi, untuk menunjukkan kebenaran bahawasanya puak B itu adalah puak yang salah. Ini
Dr. As-Subhi As-Salih sangat tekankan kepada kita, sebab tu dia tak mau tafsir bil-ra'yi ni, tafsir dengan akal fikiran ni. Takut menjadi dua benda ni. Takut dua benda. Orang yang jahil dengan ilmu kaedah bahasa Arab dan juga usul-usul syarak, dan juga tafsir Al-Quran mengikut sumber rono, dan pengetahuan mengikut kepentingan hawa nafsu, kepentingan peribadi, maka dia mentafsir setiap ayat mengikut akal fikiran dia. Ini yang diharamkan oleh Dr. Subhi As-Salih. Okey, kita tengok jenis-jenis tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-ra'yi al-mamduh, tafsir yang terpuji. Tafsir bil-ra'yi al-mazmum, tafsir yang tercela. Tafsir ini lakukan oleh seorang yang punya ilmu pengetahuan dalam mentafsir Al-Quran seperti bahasa Arab. Tafsir yang pertama yang terpuji ni, dia ada cukup ilmu. Apa ilmu dia? Apa? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu balaghah, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, dan lain-lain cabang ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Ini tafsir bil-ra'yi al-mamduh, tafsir yang terpuji. Mana kata dia ada ilmu yang lengkap, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sarafnya, ada ilmu balaghah, ada ilmu asbabun nuzul, ada nasikh wal mansukh, ada ilmu berkaitan dengan qiraat, ataupun ilmu yang ada hubung kait dengan Al-Quran. Ini orang yang hebat. Seseorang yang hebat macam ni. Ini terpuji. Yang kedua, tafsir bil-ra'yi al-mazmum, yang tercela siapa? Tafsir dilakukan oleh seorang yang tidak layak dalam bidang tafsir. Kebanyakan yang tafsir yang lakukan hanyalah bertandarkan kepada pendapat sendiri dan mengambil sumber yang tidak sahih. Anda kata ni tafsir yang tercela. Pendapat yang dia ambil itu berdasarkan peribadi dia, hawa nafsu dia, ataupun dia ambil daripada sumber yang tidak sahih. Ini tafsir bil-ra'yi al-mazmum, tafsir bil-ra'yi ataupun yang tercela. Maka sebelah tu kita tengok muka surat sebelah tu, dia adalah contoh buku-buku tafsir bil-ra'yi al-mamduh. Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, Muhammad ibn Umar Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir An-Nafasi, Madarik At-Tanzil wa Haqa'iq At-Ta'wil, Ahmad bin Mahmud An-Nafasi. Tafsir Al-Khazin, Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil, Alauddin Ali Muhammad Al-Baghdadi. Tafsir Al-Baydawi, Anwarul Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Abdullah Ibnu Umar Al-Baydawi. Tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Sama'ul Ma'ani, Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Ini tafsir bil-ra'yi al-mamduh, tafsir yang terpuji. Golongan tafsir yang mentafsirkan yang terpuji, yang eloklah, yang bagus. Okey, yang kedua, contoh buku-buku tafsir al-mazmum, bil-ra'yi al-mazmum, yang tercela. Mira' al-Anwar wa Mishkatul Asrar, Abdul Latif Al-Kazaroni. As-Safi fi Tafsir Al-Quran, Mula Muhammad Muhsin Al-Fayda Al-Kashafi. Tafsir Al-Hasan Al-Askari, Muhammad Ashab bin Ali Al-Hadi. Tafsir Al-Quran, Sayyid Abdullah ibn Muhammad Al-Alawi. Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Ali Fadli bin Al-Hasan At-Tabarsi. Tafsir Bayan Sa'adah fi Maqamat Al-Ibadah, As-Sultan Muhammad Al-Janabizi. Ini tafsir bil-ra'yi al-mazmum, yang tercela. Okey, yang tercela. Tengok tafsir yang ketiga, tafsir al-Ishari. Jenis tafsir yang ketiga, tafsir al-Ishari. Tafsir al-Ishari atau tafsir as-Sufi bermaksud mentakwilkan ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan yang zahir ayat sepenuhnya, disebabkan terdapat tanda-tanda yang tersembunyi hanya diketahui oleh ahli sufi, dan pentakwilan ini mempunyai persamaan dengan maksud zahir itu. Para ulama berselisih pendapat. Berhubung dengan tafsir ini, ada kalangan ulama yang mengharuskan menerima tafsir al-Ishari seperti Imam An-Nafasi, dan ada pula yang menegah atau menolak seperti Imam At-Taftazani. Contoh buku-buku tafsir al-Ishari, mana kata ni berkaitan dengan maksud tanda-tanda yang tersembunyi. Contohnya Al-Quran tidak berpandukan kepada kenyataan zahir. Ini tafsir yang kata apa, susah untuk kita ikut. Yang ikutnya hanyalah ilmu ulama, ilmu ahli ataupun ahli tasawuf, pentakwilan sesuatu ayat itu tadi. Contohnya siapa? Imam Nafasi, dan pula yang ada yang menegah. Yang menerima siapa? Imam An-Nafasi. Yang tegah siapa? Imam At-Taftazani. Okey, dia lebih kepada ahli tasawuf. Contoh buku-buku tafsir al-Ishari,
tafsir Al-Quran Al-Azim Sahalut Tustari, tafsir As-Salmin وهو حقائق التفسير أبي عبد الرحمن السلمي، تفسير العرائس البيان في حقائق القرآن محمد روز بهاني البقلي الشيرازي، الفتوح المكية محي الدين محمد ابن علي بن عربي، التأويل النجمية في التفسير الإشاري الصوفي نجم الدين داية على الدولة السمناني، تفسير القشيري، لطائف الإشارات أبي القاسم Al-Qashiri. Nah, ini adalah berkaitan dengan tiga jenis tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil al-isyari. Ini tiga jenis yang antum kena faham, yang antum kena ketahui. Okay, alhamdulillah hari ini kita belajar berkaitan dengan ulum tafsir. Kita dah belajar apa itu maksud ilmu, kita dah belajar berkaitan dengan maksud tafsir, dan sekaligus kita mempelajari apa maksud ilmu tafsir dan juga jenis-jenis tafsir. Dan kita telah mengetahui tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan ijtihad sahabat, dan juga pandangan tabi'in, juga tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Ada yang ulama yang mengharamkan, ada yang mengharuskan. Maka Dr. Subhi salah seorang yang mengharamkan, dan tengok apa sebab dia datangkan contoh kitab kepada kita. Dan juga yang terakhir tafsir al-isyari, tafsir yang berkaitan dengan isyarah, yang hanya diketahui oleh ahli tasawuf, ulama tasawuf. Dan ada setengah ulama yang menerima, salah satu dia Iman Nafasi, dan menegahnya juga ada juga Iman At-Taftazani. Dan juga ni adalah kitab-kitab tafsir al-isyari. InsyaAllah ini saja untuk kelas PDPR kita hari ini. InsyaAllah untuk kita sambung lagi kelas PDPR kita, masih lagi dalam ulumul Quran, dalam bab ulumul tafsir, ilmu tafsir. Kita sambung PDPR seterusnya, iaitu syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi anda rasa cukuplah sekadar tu penerangan atau pencerahan PDPR kita hari ini. Antum boleh jawab soalan yang anda dah bagikan kepada antum. Tengok balik nota-nota apa semua, dan soalan anda bagi, antum boleh jawab, dan antum boleh bagi dekat ana lah, PM tepi, ataupun boleh masukkan dalam Google Classroom. Okey, aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan antum tunggulah siri yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu kita akan PDPR kita syarat untuk mentafsir Al-Quran, dan seterusnya lah bahagian yang kedua, ilmu tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.